Pelancongan merupakan industri yang sangat penting bagi setiap negara. Tetapi kesannya, penarikan Malaysia terhadap pelancong asing nampaknya telah pun turun. Manakala negara jiran kita, khususnya negara Thai, telah begitu berjaya menarik kemasukan pelancong asing ke negara mereka. Saya cadang supaya kementerian mengkaji unsur-unsur kejayaan Thailand dan belajar daripada mereka. Di sini saya ingin bangkitkan beberapa soalan. Yang satu ialah pelancong dari negara manakah yang disasarkan oleh MOTEK? Ya, saya faham kementerian kita haruslah menarik pelancong dari setiap negara di seluruh dunia. Tapi saya rasa kadang-kadang kita mungkin perlu adanya fokus. Kerana pelancong dari negara yang berlainan mempunyai cita rasa yang berlainan. Pelancong dari Eropah dan Australia, apa yang mereka suka tidak semestinya disukai oleh pelancong dari Arab atau India atau China. Jadi saya cadangkan MOTEK mesti membuat perancangan berdasarkan sasaran pelancong kita. Yang kedua ialah tahun melawat Malaysia. Ia telah pun ditunda daripada pada asalnya yang saya dengar ialah tahun 2024 ke tahun 2026. Pada waktu Kerajaan Harapan, ia sepatutnya tahun melawat Malaysia sepatutnya diadakan pada tahun 2020. Kalau tak berlakunya pandemik dan pertukaran kerajaan dan sebagainya, ia sepatutnya telah diadakan pada tahun 2020. Saya difahamkan yang penundaan tahun melawat Malaysia ke tahun 2026 adalah kerana kerajaan ingin mengadakan persetiaan yang lebih lengkap untuk menyambut kedatangan pelancong asing yang beramai-ramai. Jadi saya ingin minta MOTEK bagi penerangan yang lebih perinci kepada kami tentang perancangan dan persediaan MOTEK tentang tahun melawat Malaysia. Jadi apakah unsur-unsur yang mereka sekarang nak rancang, nak menambah baikkan supaya kita boleh menyiap sedia menuju ke arah tahun 2026, tahun melawat Malaysia. Yang ketiga ialah saya ingin tanya tentang cukai untuk semua agensi pelancongan. Pengecualian cukai di bawah PU-A346 Perintah Cukai Pendapatan pengecualian nombor 12 tahun 2016 dan Akta Cukai Pendapatan 1967. Jadi saya difahamkan daripada pemain industri pada zaman pemerintahan Barisan Nasional sebelum tahun 2018, cukai ini dikecualikan selama 5 tahun bagi agensi pelancongan yang boleh membawa 500 paks pelancong yang datang ke Malaysia. Jadi pengecualian cukai bagi agensi pelancongan tempatan merupakan satu galakan yang paling baik bagi syarikat pelancongan tempatan, khususnya bagi syarikat yang telah pun menghadapi setback semasa pandemik COVID. Jadi saya berharap MOTEK boleh membantu agensi-agensi pelancongan kita untuk mendapat pengecualian cukai pendapatan seperti apa yang dinikmati oleh mereka pada beberapa tahun yang lepas. Yang isu yang keempat ialah sejak 15 Oktober tahun ini, MOTEK telah membenarkan VOA, Visa on Arrival, bagi warga negara China dan juga India yang menaiki penerbangan sewa khas ataupun chartered direct flight melalui agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTEK dari negara China dan India untuk memohon kemudahan VOA. VOA yang diumumkan oleh kerajaan sebenarnya adalah VOA terhad. Ia memang berbeza dengan VOA di negara jiran dan negara-negara lain. Jadi saya ingin tahu berapa pelancong dari China dan juga India telah memasuki Malaysia dengan memohon VOA. Berapa chartered flight dari China dan India telah masuk ke Malaysia? Apakah VOA terhad ini berjaya menarik lebih pelancong dari negara China dan India untuk melawat Malaysia? Saya difahamkan wujudnya sunggutan daripada pemain industri pelancongan tentang permohonan VOA. Jadi saya ingin minta pihak MOTEK untuk mengadakan rundingan dengan pemain industri supaya sama-sama kita boleh menarik lebih pelancong dari India dan China untuk datang ke Malaysia. Yang kelima ialah Ahli Parlimen Langkawi dan Menteri Besar Kedah telah menyangka bahawa yang Pulau Langkawi ini adalah ghost town ataupun pulau hantu.
kerana Langkawi penuh dengan pelancong semasa cuti Deepawali seperti apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Langkawi tadi. Jadi saya nak tanya, apakah dakwaan siapa yang benar? Kerana sebelum ni Yang Berhormat Langkawi telah berkali-kali kata, Kementerian perlu membantu mempromosi pelancongan di Langkawi. Sekarang hari ini dia kata, pada hari Deepawali penuh di Langkawi. Jadi saya nak tahu yang apakah piawaian yang ditetapkan oleh MOTEK untuk menentukan jumlah pelancong. Jadi yang Langkawi sekarang ni adakah ia sangat popular selepas hari Deepawali ataupun tidak? Yang keenam ialah sekarang Menteri dan Timbalan Menteri MOTEK adalah dari Sabah dan Sarawak. Jadi sejauh manakah MOTEK akan memelihara dan mempromosikan kebudayaan Bumiputera di Sabah dan Sarawak seperti kebudayaan Iban, Kadazan dan sebagainya dalam usaha kita untuk menarik pelancong asing. Jadi yang akhirnya ialah kami ahli-ahli Parlimen Backbencher dan juga saya percaya di Pembangkang juga kita sudi membantu usaha kerajaan untuk mempromosikan pelancongan. Jadi saya ingin mencadangkan supaya pihak MOTEK di peringkat negeri akan mengadakan libat urus dengan kami supaya kami sebagai wakil rakyat juga boleh memainkan peranan untuk menyambut kedatangan pelancong ke negeri dan juga ke kawasan kami masing-masing. Sekian, terima kasih.